Aku reda mak cuba jodohkan aku. Sekali, ini suami yang aku dapat. Nama aku Lily. Aku ingin berkongsi cerita tentang pengalaman bersuamikan lelaki lembut. Ya, suami aku memang lembut. Lembut yang bukan sikit-sikit punya lembut. Lembut yang sangat kewanitaan. Kalau nak dibandingkan dengan aku rasa dia lagi lembut daripada aku. Kami dijodohkan oleh keluarga. Mungkin mak aku dah pening sebab umur aku dah cecah 30 tapi tak ada siapa yang masuk minang. Tu yang dia pakat dengan kawan dia nak jodohkan aku dengan anak kawan dia. Mula-mula tengok gambar, aku dah rasa lain macam. Muka dia sangat jambu, putih bersih, kening terbentuk, bibir kemerahan. Aku pula dengan muka kusam tak reti bersolek. Malu jugalah aku. Tapi akhirnya dengan kesungguhan kedua-dua keluarga, kami dijodohkan. Malam selepas nikah, baru aku nampak yang laki aku bukan calang-calang lembut. Jalannya, fashionnya, memang ke arah sifat feminin. Aku terpaksa reda dengan tu. Aku pujuk diri aku sendiri yang luaran mungkin tak sama dengan dalaman. Batinnya mungkin lelaki. Tapi sangkaan aku meleset bila dia ajak aku berbincang dalam bilik di malam pertama kami. Dia katakan beri dia masa untuk bersama sebab kami belum berkenalan. Kalau boleh, itu menjadi rahsia kami berdua. Aku yang mendengar cuma mengangguk tanda setuju. Lagipun aku pun segan juga sebab dialah lelaki bukan mahram yang pertama yang pernah berdua-duaan dengan aku dalam bilik. Aku katakan yang dia boleh saja nak tarik diri dan ceraikan aku bila-bila masa kalau dia rasa aku ni beban pada dia. Tapi dia kata dia takkan ceraikan aku melainkan aku yang minta. Di situ aku dah rasa sedih sebab aku tak pernah bercinta. Last-last kahwin dengan lelaki lembut yang bukan jantan. Tapi bila aku fikir semua tu Allah yang atur. Aku istighfar banyak kali. Lagipun siapalah aku nak minta lebih-lebih kan. Tak kahwin kang, orang sekeliling tak berhenti tanya bila nak kahwin. Jadi aku pasrah sajalah. Malam tu kami tidur di bilik yang sama. Tapi bila dia dah tidur, aku pindah ke bawah. Atas lantai berkarpet. Sebab aku takut tersentuh dia dan takut dia akan marah. Sebelum tidur, aku menangis mengenangkan nasib aku nanti. Macam mana agaknya hidup aku sebagai isteri yang tidak pernah disentuh. Malam tu sebab letih menangis, aku nyenyak tertidur. Tiba-tiba aku terjaga sebab merasa badanku seperti melayang-layang. Bila aku buka mata, suamiku si lembut tu mengangkat aku naik ke katil. Ya Allah, kuatnya dia. Berat aku 50 kilo kot masa tu. Tiba-tiba rasa sedih malam tadi sedikit sebanyak hilang. Masa itulah aku yakin dia sebenarnya jantan berperwatakan lembut. Jangan tidur bawah lagi. Abang yang akan tidur bawah kalau sayang rasa tak selesa. Mak ai, baru 1 malam kahwin dia dah panggil aku sayang. Dan dia pun bahasakan diri dia abang. Lagilah perasaan aku masa tu macam dibuai-buai. Terasa ada yang sayang. Esoknya aku jadi ceria kembali. Aku lupakan soal kejantanan suami aku tu dan aku reda. Aku doa supaya cepat hubungan kami menjadi normal. Selepas berkahwin, aku berpindah ke rumahnya. Apartmen sederhana besar yang bagi aku cukup selesa. Cara dia menghias rumah menunjukkan betapa kewanitaan dirinya. Minggu pertama sebagai isteri, aku jalankan tanggungjawab aku sebagai isteri. Aku berhenti bekerja memandangkan gajinya sudah cukup menyara kami. So, akulah tukang masak dan tukang cuci di rumah itu. Waktu tidur, kami akan tidur bersama di katil yang sama.
tapi cuma sekadar tidur. Ada masanya dia terpeluk badan aku secara tak sengaja disebabkan badan aku kecil. Mungkin dia ingatkan aku ni bantal peluk kot. Bila macam tu, aku akan buat-buat tidur walaupun sebenarnya dah susah untuk aku tidur. Rasa berdebar saja. Macam tu rupanya bila kena peluk dengan suami. Bahagia betul rasanya walaupun tanpa sengaja. Bila dia tersedar, dia akan leraikan pelukan dan berpaling ke belakang. Sedih pula aku. Bila dia pergi kerja, aku dah mula pandai mesej dia tanya dekat mana dan dia pun dah pandai hantar report. Meeting, jumpa kawan. Lepas tu tanya nak beli apa, nak masak apa. Aku jadi positif yang hubungan kami sememangnya okey saja. Walaupun belum tahap suami isteri sebenar. Dia pernah ajak aku keluar makan. Bila dia tengok gaya aku, dia suruh aku keluarkan barang makeup yang aku ada. Aku kata yang aku ada cuma lipstick, celak dan bedak compact je. Lepas tu, dia buka almari dia keluarkan bag makeup dia lengkap. Macam makeup artis pun ada. Dia kata memang dulu dia pernah berjinak-jinak dalam dunia makeup. Dia kata aku boleh je nak pakai bila-bila masa. Masalahnya aku pula lah yang tak reti nak makeup. Last dia yang makeupkan aku. Memang berubah terus muka aku. Dia kata aku sebenarnya cantik, cuma nak kena touch up sikit lah. Kembang jugalah hidung aku bila kena puji dengan suami sendiri kan. Masa keluar dengan dia, aku cuma mengikut je. Aku pun tak tahu nak beli apa. Dia suruh aku pegang tangan dia. Terharu jugalah bila dia terserempak dengan kawan-kawan dia dan katakan aku isteri dia. Nampak juga dia bangga sebab dah kahwin. Dalam bulan pertama berkahwin, kami langgan Netflix sebab dia tak nak aku bosan duduk rumah. Maka bermulalah obses aku pada drama dan movie Korea. Setiap kali dia balik kerja, dia akan bertanya tentang drama yang aku layan. Di sinilah bestnya ada suami lembut. Boleh jadi kawan. Aku akan cerita A sampai Z kalau cerita tu best. Dia pula akan setia mendengar. Macam kawan-kawan perempuan kau bila dengar cerita Korea tu. Macam tu lah. Dia kata dia suka sangat dengan Lee Seung Gi, pelakon lelaki Korea yang bagi aku tak adalah handsome mana pun. Bila aku tanya pelakon perempuan Korea mana dia minat, dia kata tak minat perempuan. Terasa pula aku. Sampailah satu hari tu, hujung minggu, dia ajak aku tengok cerita Hollywood kat Netflix. Awal-awal tengok okey lagi. Sampailah ada scene hubungan suami isteri. Aku ambil remote nak forward je. Tapi dia biarkan. Memang awkward sangatlah jadinya. Aku buat-buat masuk dapur nak minum. Siap buatkan dia air Milo panas lagi. Bila aku bawa keluar air tu, dia boleh tanya aku, bila kita nak buat macam tu? Rasa macam nak terlepas air yang aku bawa. Mujur aku boleh kawal lagi. Macam tu yang dia maksudkan dah tentulah adegan yang tadi tu. Masa dia tanya aku dah rasa panas saja muka aku. Merah kot. Aku nak jawab apa? Aku pun angkat bahu je lah. Tapi bila dia asyik pandang saja muka aku pun cakap lah, kalau abang rasa tak selesa, tak apa, kita macam ni je lah sampai abang selesa. Walaupun jauh di sudut hati aku memang nak dia jadi lelaki. Tapi aku dah sayangkan hubungan kami yang sebegitu. Kita try malam ni. Aku rasa tak tahu nak sorok mana muka aku. Malu betul aku rasa. Terus terang betul mamat lembut ni Kalau ya pun berkias-kiaslah sikit. Satu kelebihan orang lembut ni, dia kurang rasa malu. Atau boleh dikatakan tak ada rasa malu. Dia akan luah ikut suka dia. Terlalu berterus terang.
Kalau dia tak suka sesuatu pun, dia akan bagi tahu direct. Dipendekkan cerita, yelah, Kang kalau cerita panjang-panjang, dah jadi X-rated pula cerita aku. Kami pun berjaya menjadi suami isteri malam tu. Haha, aku bersyukur sangat apabila suami aku si lembut dah jadi lelaki. Dia pun nampak happy je. Pada masa tu juga, dia buka rahsia dia yang paling besar. Dia pernah berkahwin. Aku yang dengar rasa macam tak percaya. Dia kata isterinya dulu minta cerai sebab dalam masa 3 minggu selepas nikah tak disentuh oleh dia. Bekas isteri minta diceraikan. Diturutkan. Mujur sekarang abang dapat isteri sabar macam sayang. Kalau boleh, abang nak anak ramai. Kalau saya mandul, tak mampu bagi abang anak, abang kahwin lain ke? Aku tanya dalam nada bergurau, tapi dia jawab, tak cuba, tak tahu. Masa tu aku peluk dia kuat sambil nangis. Aku pun dah hilang malu. Bercampur bau perasaan aku. Nangis sebab happy sebab dah sempurna menjadi isteri. Nangis sebab sedih. Takut kalau tak dapat nak bagi anak pada dia. Member aku ada cakap yang orang lembut ni memang sukakan anak. Sebab tu ramai orang-orang lembut ambil anak angkat. Selepas malam tu, aku nampak perlahan-lahan dia berubah menjadi lelaki. Menjadi lebih kelelakian. Dia mula belajar bertukang. Warna-warna bajunya lebih gelap. Dia tak lagi pakai baju yang V-neck. Keningnya juga mula lebat. Gaya berjalan juga nampak lebih mengengkang. Alhamdulillah, termakbul juga doa-doa aku. Siapa kata lelaki lembut ni tak boleh berubah? Mungkin nampak macam menipu diri dan hipokrit. Tapi itu semua pilihan. Suami aku pilih untuk mengikut fitrah asalnya, bukan naluri kewanitaannya. Alhamdulillah.